Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai tetamu Allah. Dan juga kita masih diberi peluang untuk kita sama-sama berkongsi dan berbincang tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yang insya-Allah mudah-mudahan dengan itu kita senantiasa berada di atas landasan dan juga acuan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kehadiran kita pada malam ini dicatat sebagai amalan kebaikan untuk kita jadikan bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita malam ni nak kongsi beberapa perkara yang berkait dengan nasihat yang ditinggalkan oleh seorang khalifah yang juga merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga merupakan menantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang mana kata Sayyidina Uthman bin Affan, di antaranya disebut sesiapa yang sulit ataupun sesiapa yang merasakan susah untuk menyiapkan alam kuburan, pasti apa yang terjadi sesudah kematian itu jauh lebih sulit. Dan sesiapa yang mudah untuk menyiapkan alam kuburnya, tentu apa yang terjadi sesudahnya lebih mudah. Jadi Sayyidina Uthman sebut siapa yang yang bersiaplah, maksudnya yang mudah untuk menyiapkan bekalan selepas kematiannya, maka dia akan lebih mudah untuk menghadapi alam barzakh tersebut. Tapi siapa-siapa yang rasa payah untuk buat bekalan, maknanya atas dunia ni, masa dia hidup ni, dia tidak berkesempatan untuk menyiapkan bekalan amal dia untuk menghadapi hari kematiannya ataupun alam barzakhnya, maka di alam barzakh nanti dia akan susah, bahkan lebih susah daripada apa yang dia jangka. Sebab apa? Sebab selalu kita sebut bahawa sesungguhnya alam barzakh nanti tidak ada orang yang boleh menolong kita. Sebab tu tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, diri kita ataupun kita ni Allah Ta'ala pilih dipermudahkan urusan untuk melakukan ibadah kepada Allah.
kita dipermudahkan untuk membuat amal supaya di hari kematian ataupun di alam barzakh nanti, insya-Allah mudah-mudahan kita akan lebih tenang dan kehidupan kita di alam barzakh akan lebih mudah. Sebab itulah Nabi sebut orang yang paling bijak ialah orang yang mempersiapkan, orang yang paling banyak mengingati kematian dan mempersiapkan dirinya dengan amalan-amalan untuk dijadikan bekalan di alam barzakh nanti. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itu Muaz bin Jabal tidak pernah meninggalkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta pada Allah supaya diringankan jasad, dipermudahkan urusan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kenapa? Kerana inilah suatu perkara yang akan menolong kita di alam barzakh nanti. Kalau kita tidak ada bekalan, maka susahlah kita di alam barzakh. Dan Nabi sebut badirum bi'amalin soleh, bersegeralah kamu untuk melakukan amal soleh. Pasal apa? Pasal amal soleh inilah yang boleh tolong kita ketika mana kita berdepan dengan muka dan akhir, kita berada di alam barzakh nanti. Amalan soleh inilah yang akan dapat tolong kita. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita kena minta sungguh-sungguh pada Allah, biar Allah Ta'ala mudahkan urusan kita di atas dunia ni untuk buat ibadah. Supaya apa? Supaya kita tidak akan menyesal bila mana kita berada di alam barzakh nanti. Allah Ta'ala dah sebut dah dalam Quran, dalam surah Sajdah yang kita baca semua setiap subuh. Apa ni? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ayat ni kata ulama tafsir berkait dengan orang-orang yang berada di alam barzakh, yang mana apabila Allah memperlihatkan azab kepada orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sempat bertaubat kepada Allah ni, lalu mereka minta pada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Minta nak balik atas dunia ni untuk buat amal soleh. Inna muqinun, sungguhnya kami ini daripada orang-orang yang sangat yakin kepadamu ya Allah. Masa tu duduk dalam kubur dah. Tak ada dah peluang kita untuk balik ke dunia ni. Sebab tu kata Imam Ghazali, setiap berlalunya ataupun bertambahnya usia kita, satu saat bertambah dalam kehidupan kita ini, tidak lain tidak bukan inilah peluang dan ruang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah dan menambahkan amal ibadah kita kepada Allah. Sebab itu beruntunglah orang-orang yang memahami maksud tujuan Allah Ta'ala memberikan kehidupan kepada mereka. Kalau orang tu faham, benar-benar beruntung dia. Dia tidak akan membuang masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, perkara-perkara yang lara, lebih-lebih lagi perkara-perkara yang membawa kepada maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab sulitnya keadaan berada di alam barzakh. Satu keadaan yang sangat menakutkan. Duduk seorang diri, dihimpit pula. Datangnya pula Sujjatul Aqrab, ular yang besar yang akan mengazab orang-orang yang berdosa ini. Na'udzubillah. Satu peristiwa yang semua orang akan hadapi.
Sebab tu tuan-tuan sekalian, memang kita tak boleh nak lari daripada melakukan kesilapan. Sebab tu Nabi sebut kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwab. Setiap daripada anak Adam ni melakukan dosa dan kesilapan, dan sebaik-baik kesilapan itu ialah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalimah yang paling ditakuti oleh iblis ialah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini kalimah yang paling ditakuti oleh iblis. Bila mana seorang anak Adam itu beristighfar, memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sangat takut. Pasal apa? Bila mana anak Adam itu bertaubat kepada Allah, maka anak Adam tersebut pasti akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, dan Allah taala akan mengampuni orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan bila Allah taala ampun, maka sudah pastilah iblis tidak akan dapat mengheret hamba tersebut ataupun anak Adam tersebut untuk masuk ke dalam neraka Allah bersama-sama dengan iblis. Sebab apa? Sebab matlamat iblis untuk menyesatkan anak Adam supaya masuk ke dalam neraka Allah bersama-sama dengan iblis dan syaitan laknatullahi alaihim ajma'in. Sebab tu kita jangan mudah tertipu dengan iblis. Banyak kalau kita ucap kalimah astaghfirullahal azim ini. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Nabi SAW tidak pernah kurang beristighfar kepada Allah 70 kali, bahkan lebih daripada 100 kali Nabi beristighfar setiap hari. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala mengampunkan baginda. Bahkan sedangkan baginda seorang yang maksum, yang tidak pernah terpalit dan tercalik walaupun satu dosa, terpelihara daripada dosa dan noda. Adapun kita ini orang yang banyak dosa, orang yang akan berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh dengan membawa amalan-amalan ni yang sudah pastinya kita dak tahu mana satu amalan yang Allah Taala terima. Jadi tuan-tuan sekalian, saya pesan kepada diri saya supaya marilah sama-sama kita memperbanyakkan lafaz istighfar dalam kehidupan kita seharian. Padang dah lah kita sembang hari-hari kedai kopi sebelum ni umur kita 50 tahun, 40 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Sayangnya umur kita yang telah berlalu pergi itu. Dalam keadaan kita tidak mengisi usia tersebut dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. 40 tahun hidup, patut kita boleh khatam berapa puluh kali dah Quran. Patut kita boleh selawat berapa puluh ribu dah selawat kita boleh selawat dalam kehidupan kita. Patut kita boleh istighfar beribu-ribu dah. Tapi masa yang telah berlalu pergi, kita mengabaikan ataupun kita mensia-siakan masa tersebut. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Dua nikmat, nikmatan maghbun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang senantiasa dipersia-siakan dan senantiasa dilupakan oleh manusia, iaitulah as-sihah wal fagh. Nikmat kesihatan dan juga nikmat masa lapang. Masa lapang, masa kita sihat, kita dak buat ibadat. Kita dak bangun tahajud, tangan kita sihat. Tapi tangan kita dak rok, kita demam, kita tak boleh bangun. Masa tu kita rasa, Allah, kalaulah aku sihat, aku nak bangun tahajud. Tapi masa tu dah tidak ada lagi. Begitu juga masa sihat ni lah sepatutnya kita boleh mari
majlis ilmu, kita boleh mari surau, kita boleh mari solat berjemaah, tapi kita tidak buat perkara tersebut, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik nikmat sihat, menyebabkan kita tak boleh nak buat perkara-perkara ibadat tersebut. Masa tu barulah kita nyesal, Allah nyesalnya lah aku. Begitu juga dengan masa lapang. Masa lapang sepatutnya kita boleh baca Quran, sepatutnya kita boleh istighfar, ataupun sepatutnya kita boleh selawat, duduk molek, baca Quran ke, selawat ke, solat sunat ke dan sebagainya masa kita lapang. Tapi kita isi dengan perkara-perkara yang melalaikan, benda-benda yang melarakan kita. Kita buat benda-benda yang tidak berfaedah, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik masa lapang tersebut. Allah Ta'ala sibukkan kita dengan urusan dunia, menyebabkan kita tidak ada peluang dan ruang lagi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rugi lah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, orang yang menyulitkan masa hidup dia ni untuk menambah bekalan akhirat, maka bila masuk dalam kubur dia akan susah. Walaupun atas dunia ni dia kaya, tapi oleh kerana atas dunia ni dia terlalu sibuk dengan dunia sehingga dia lupa untuk menyiapkan bekalan akhiratnya, maka dia akan jadi miskin papa kedana ketika berada di alam barzakh. Na'udzubillah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, rugilah, rugi orang yang tidak mengambil manfaat dengan masa kehidupan ni, umur yang panjang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Kalau kita ambillah manfaat ini, saya insya-Allah kita tidak akan menyesal bila mana kita berada di alam barzakh. Allah Ta'ala sebut laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa yang kamu usahakan itulah yang akan kamu perolehi. Apa yang kita tanam, pokok yang kita tanam, buah itulah yang akan kita dapat. Kalau kita tanam anggur, anggurlah yang akan kita dapat. Kalau kita tanam nangka, nangkalah. Kalau kita tanam durian, durianlah yang akan tumbuh. Ia tak akan tumbuh timun Cina. Kita tanam pokok durian, tiba-tiba keluar timun Cina, tak mungkin sama sekali. Sebab tu apa yang kita usahakan atas dunia ni, kalau kita baca Quran, maka itulah yang akan dapat tolong kita di alam barzakh nanti. Atas dunia ni kita malah baca Quran. Apa? Padahal bukan payah pun, benda lain kita boleh baca. Kalau ngadak Facebook, ngadak TV, tengok bola, oleh-oleh ada boleh. Mangung, pukul 2 pagi boleh mangung tengok bola. Manchester lawan Liverpool. Tengok tak, ngadak 90 minit tunggu, setengah jam tu tunggu tu. Tapi Quran kita tak boleh pun nak baca 90 minit. Baca setengah jam tu kita rasa gelisah dah. Lambat habis. Surah Kahfi bagi contoh malam ni, surah Kahfi. Lambat nak habis baca surah Kahfi. Padahal kalau kita baca betul kan lama ngap pun, tak apa 15 minit pun. Tapi dah kita malah. Kalau bab Quran ni kita malah. Pasal apa? Pasal kita tak berapa nak confident. Kita tak berapa nak yakin. Kalau tanya, memang kalau kita tanya yakin, tapi amalan kita tu tak menunjukkan kita ni seorang yang sangat yakin untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan mungkin nyawa kita ni dah lama dah. Dah lama dah. Cuma mungkin kita dah sedar je. Di antara tanda-tanda orang tu nak mati ni, di antaranya tubuh dia bergetar. 100 hari sebelum nak mati, satu riwayat sebut bergetar tubuh dia. Di antara tanda jelas kali ubang atas kepala. Tu tanda kita nak balik dah bertemu dengan Allah. Tapi kita dah insah-insah kau. Ubang penuh, janggut pun ubang dah. Kena ya cik.
Apa janggut tu putih lepuk oh. Tapi dak isah macam tau. Oh. Ikut ke orang muda juga tau. Oh. Orang raung Malaysia, kita raung Malaysia. Tau. Oh, maya tahajud dak kok. Tau. Lalu maya tahajud gitu kan sedap. Tau. Oh, maknanya ialah kita buat benda dunia ni sama dengan benda akhirat. Tapi masalahnya dok gitulah kita ni lah. Maknanya persiapan akhirat kita ni sangat sedikit lah. Bahkan kita rasa macam Allah ada kedok dak tahu. Dah sambil-sambil buat mari riak pula, mari ujub pula, mari sum'ah pula. Tak ada keikhlasan. Dah lah buat awak sikit dah. Semayang witir tu satu rakaat dah, tapi mari riak pula, mari ujub pula. Dah lah buat serakaat. Allahu Rabbi dah. Habis dah tu. Habis rajin tu serakaat. Semayang witir. Bangun tengah malam tahajud 2 rakaat, witir serakaat. Tu pun kita rasa hebat dah aku ni. Tu hok bangun, hok dak bangun, lagi gelak gambar. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Sayyidina Osman pesan, siapa-siapa yang sulit untuk menyiapkan alam kuburan, pasti apa yang terjadi sesudah kematian itu jauh lebih sulit. Dan siapa yang berjaya untuk mempersiapkan hari kematiannya ataupun alam kuburnya, sudah pasti apa yang terjadi sesudahnya akan jadi lebih mudah. Sebab tu apa ni nama apa, seorang wali Allah, adik anak beranak Harun Ar-Rasyid, khalifah. Dia kata mu duduk sibuk buat istana mu. Mula-mula Harun Ar-Rasyid ni tengok dia pak suka ke ni. Namun apa? Cik, namun apa ya cik? Orang panggil dia tu. Tak ingat. Ambil tak ingat kau, tak mari. Tak tanya dia nak cerita tu tak mari. Tanya tak cerita, oleh-oleh ada yang mari. Apa? Nama? Allahumma salli ala Muhammad. Bahlul. Bahlul. Hak kita duk panggil orang bahlul. Bahlul ni bukannya bodoh. Bahlul ni adalah seorang nama wali Allah. Walaupun dia ni Harun Ar-Rasyid kata dia mu ni gila. Mu duduk atas kubur buat kenapa? Dia kata aku gila ke mu gila? Aku duduk sini, aku tahu dah aku akan balik sini dah mu. Mu duduk besar ke istana mu. Sedangkan mu lupa mu akan balik sini. Senyap Harun Ar-Rasyid lah. Lalu pendek cerita, rekah cerita, Harun Ar-Rasyid tanya dia, dah gini mu nak berapa? Aku akan tunaikan permintaanmu. Aku ni seorang raja kan. Jadi cuma royak aku mu nak berapa? Baik. Okey, kata Bahlul, aku nak minta yang pertama sekali, aku nak mu panjangkan umur aku dia. Kata Harun Ar-Rasyid, tak boleh, mana boleh tak. Lepas tu menjauhkan aku daripada malaikat maut. Tak boleh. Mana boleh. Jadi benda ni bila mu tak boleh buat belaka waktu, kata Bahlul, maknanya mu sama macam aku, mu hamba, mu bukannya seorang raja. Nangis Harun Ar-Rasyid bila dengar Bahlul menasihati secara tidak langsung. Sebab tu tuan-tuan, beruntung orang yang banyak mempersiapkan amalan untuk berada di alam barzakh.
Sebab kita akan bawa 3 perkara je. Nabi kata, kita akan bawa keluarga, kita akan bawa harta, dan kita akan bawa amalan. 2 akan balik ke Nabi. Yang pertama, keluarga balik, harta pun balik. 1 akan bersama denganmu, kata Nabi, iaitulah amalan. Yang hari ni kita baca Quran sekejap, semayang 10 minit. Maknanya kalau kita semayang fardu saja 10 minit lah, baru 50 minit dah. Siap ngedoa lah dah 10 minit semayang, baru 50 minit. Nak banding dengan kita kerja 8 jam, jauh tuan-tuan. Kita baca Quran boleh tak? Siapa ada sejam? Tak apa. Kita sedekah, setara mana kita sedekah? Maknanya kalau ikut ipung-ipung tak mudah cerita orang kampung tau. Kalau kita ripung, orang panggil ripung, orang luar panggil himpung tau. Kalau kita ripung-ripung ni, kami saya rasa cukup dah untuk kita bawa. Nak bawa perjalanan lama, alam barzah ni lama tuan-tuan. Ulama sebut, cuba kita perhatikan lah. Nenek moyang kita, tok kita hok meninggal dulu dah, puluh-puluh tahun, ratusan tahun dah. Mereka menunggu untuk dihisap, menunggu yaumul mahsyar untuk menghisap amalan mereka. Lama duduk di alam barzah. Maknanya padang dok pitih hok bawa untuk belanja dalam kubur. Tok Guru Aziz pesan orang, pahala-pahala ni tuan-tuan ialah mata wang akhirat kita. Sebagaimana kita bawa mata wang atas dunia ni, kita nak pergi ke Saudi hari ni, dok laku dah duit ringgit Malaysia, kita kena bawa rial. Sama juga kita pergi UK, kita kena bawa pound sterling. Kita pergi Amerika, kita kena bawa dolar Amerika. Dok laku duit Malaysia. Begitu juga alam barzah, dok laku dah pitih kita. Pada agung kita laku atas dunia je. Sampai ke atas dunia ni je. Dan bila kita dah melangkah ke alam barzah, masa tu dah laku dah mata wang dunia, melainkan yang laku adalah mata wang akhirat. Dan mata wang akhirat kenapa? Pahala lah. Pahala. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar sebut apa? Hasibu qabla an tuhasabu. Hisap diri kamu sebelum kamu dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita cek dalam sehari ni banyak pahala ke banyak dosa yang kita buat. Kok yang sedihnya kita buat pahala dah, tapi akhirat pahala tu boleh kat orang. Pasal apa? Pasal atas dunia ni banyak kita menzalimi orang lain. Bukan kita zalim, kita pukul pun kadang-kadang dengan ucapan kita. Banyak sekali dengan mulut lah. Mulut fitnah orang, cerita hal orang, ngopak hal orang, kata orang, hina orang. Dak pasal-pasal pahala kita, hak kita baca Quran, dah lah dak banyak dah. Bangun tahajud malah dah. Sedekah pun RM1 je taklah tabung. Bayar kereta boleh RM1,000 sebulan. Ni cik. Backing motosikal habis ribu-ribu. Boleh ada. Tapi taklah tabung surah. Iya. Siang kita siang kita. Allah Ta'ala tak pernah minta pun dengan kita benarnya dah. Allah Ta'ala tak berharap pun dengan kita. Sebenarnya kita yang berharap dengan Allah. Kita letaklah tabung tu benarnya untuk diri kita. Bukan untuk Allah Ta'ala, untuk diri kita lah. Sebab tu tuan-tuan sekalian rugilah kalau Allah Ta'ala beri rezeki kita lebih, tiba-tiba kita jadi kedekut. Sayang. Siang kita. Padahal pitih hak kita simpang tu akan jadi hak milik orang lain. Bukan hak milik kita. Kita sayang habis geng. Berebut baluh adik-beradik. Berebut ke tanah sekangkang kera. Balong. Putus silaturahim.
berebut harta pusaka tau, tipu kerana nak harta. Sampai masa kita tinggal agak harta tu tau. Kita nak bangga apa boleh lah kita bangga untuk diri kita lah. Duit banyak dalam bank puluh-puluh juta pun Allah. Akan nasi sepinggang kau. Kena ya cik. Kalau ayah cik mungkin makan 2 pinggang. Pasal taki besar sikit. Kalau Abang Mazuki sepinggang setengah. Kalau Nazri ni mungkin sepinggang ni padang tu. Kalau Kak Mek lagi setengah pinggang. Kalau Abang Wi belakang tu pinggang je kadang tau. Tapi nak royahnya tamuknya kita hak orang pun hak kita. Padahal sampai masa kita akan tinggal, masa tu kita akan nyesal. Allahu Rabbi lah. Rupa-rupanya harta aku simpan ni hak waris aku punya lah. Hak sedap apa? Hak sedap anak-anak. Kita taat nak beli tanah. Nak beli ke tanah. Apa masa kita matinya jual selamba. Tak dah 2 lekor. Nya jual dak sekarang. Dah anak-anak nak pakai pitih. Nak kaya nak tunggu kita ada dah. Jual lah apa nak ambil manfaat lah. Kalau dibuat molek alhamdulillah. Kalau yang ambil pitih tu buat sedekah balik alhamdulillah. Boleh gak pahala kita. Dan kalau dia buat benda hak dak faedah, tak ada benda-benda kita dulu nak makan tak nak beli kas layang kira kering. Sayang ke pitih. Tapi tiba-tiba bila kita mati, anak kita berabi. Sebab tu Nabi sebut, Nabi tanya sahabat, harta yang menjadi milikmu ialah harta yang kamu belanjakan pada jalan Allah. Apa pun, ada pun harta yang kamu simpan adalah untuk waris-waris kamu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau bab harta ni dak ya balah. Hari ni balah putus silaturahim kerana harta tau. Tak ada berebut mari nak hari serai. Berebut Quran nak baca masuk dalam mahkamah ada. Ada. Berebut nak duduk sedepan, siap sama lagi AJK. Pasal apa? Pasal nak duduk sedepan. Ada? Ada. Dan kan Nabi kata apa? Sekiranya kamu mengetahui kelebihan berada di saf hadapan, saya kamu akan membuat undian siapa yang paling layak duduk di saf hadapan. Tapi kita tak. Kita dak berebut tu. Masa dak nampak kan. Kalau nampak harusnya besar lagi saf depan buat saf depan saja. Jadi sebab tu kalau kita tengok sahabat ni mereka tidak berebut dengan harta dunia. Kita berebut harta dunia, sahabat berebut nak buat pahala. Sebab tu ada sahabat yang sanggup jalan kaki 3 jam untuk solat berjemaah. Sebab apa? Sebab dia tahu besarnya kelebihan solat berjemaah ni. Kita buat motosikal ada, kereta ada. Dulu masa tak ada motosikal, minta Allah Ta'ala, ya Allah aku penatnya jalan kaki. Kalau lah boleh basikal. Boleh basikal je buat ramu pula. Buat ramu. Tu bahan dia hujang. Minta motosikal pula. Ya Allah aku berilah motosikal. Dok lah leluh sangat gatih mari serang. Boleh motosikal bahan dia hujang pula. Minta ulok ya Allah ya Tuhan aku kalau boleh kereta dah derah sikit dah. Dah kena hujang. Bro, Allah Ta'ala pun berilah kereta. Beri kereta dah nampak tak hidup. Surah pun dah mari, majlis ilmu pun dah mari. Tanya-tanya dari mana tu? Meskipun Watang, Kulupu, Langkawi. Sebab tu tuan-tuan sekalian, manusia ni diuji di saat dia kaya. Sebab tu ujian kekayaan ni lebih hebat daripada ujian kemiskinan sebenarnya. Sebab tu kalau kita tengok hak yang banyak kufur pada Allah dalam Quran ni, Allah Ta'ala ada cerita orang miskin. Korun kaya pun. Korun nak berapa ratus hektar kuda bawa kucing bertiusi saja. Fir'aun kaya.
Hammam kaya. Hak lawang-lawang Allah ni kaya boleh ke? Sebab tu ujian kekayaan ni lebih hebat daripada ujian kemiskinan. Ramai orang boleh bersabar dengan ujian kemiskinan, tetapi tak ramai orang yang boleh bersabar dengan ujian kekayaan. Bila kaya, dia akan mari lalu sombong. Mari sombong, marilah tamak. Tak cukup sombong. Dulu molek-molek ada cukup. Boleh beri je gemuk. Tapi kalau kaya ni jarang pula boleh beri gemuk. Pasal apa? Dulu pakai kacil. Lening pakai BM pun. Sebab tu tuan-tuan sekalian, persiapkanlah sebaik-baiknya bekalan untuk kita berada di alam barzakh nanti. Yang Nabi sebut, jangan tinggal surah Al-Mulk. Setiap hari baca surah Al-Mulk sebelum tidur, insya-Allah dia akan dapat menjadi peguam kita di alam barzakh nanti. Begitu juga banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut orang yang banyak berselawat ni, Allah Taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali selawat. Pernah satu hari Nabi sujud. Nabi sujud dalam kepung dia ni, Nabi sujud. Nabi solat syukur. Dan marilah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni mari tengok Nabi tengah sujud. Lama Nabi sujud. Sehingga kan akhirnya Abdurrahman bin Auf ni duduk sebelah Nabi. Bila duduk sebelah Nabi, takut apa? Takut Nabi ni meninggal. Lama sungguh Nabi sujud. Lepas Nabi bangun, Nabi tanya, siapa kamu? Jawab Abdurrahman, aku adalah Abdurrahman bin Auf. Lalu Nabi Abdurrahman tanya, kenapa mu sujud lama sangat ya Rasulullah? Kata Nabi, sebenarnya tadi aku telah Jibril telah datang kepadaku menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, satu berita gembira, yang mana sesiapa yang berselawat ke atasku, maka Allah Taala akan berselawat ke atas orang yang berselawat tersebut. Dan ini satu hadiah yang besar yang Allah Taala berikan kepada aku. Sebab tu aku sujud lama, tanda syukur aku kepada Allah Taala. Sebab tu tuan-tuan, banyakkanlah berselawat. Kata ulama, orang yang sekiranya kita mengetahui kelebihan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan melafazkan zikir yang lain kecuali kita hanya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu sahabat ni kerja dia selawat je. Ribu-ribu dia orang selawat kepada Nabi. Dan setiap seorang malaikat yang mana Allah Taala tugaskan setiap hari ni akan bawa selawat ni, yang kita selawat ni, dia akan beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, si fulan bin si fulan ni telah berselawat ke atasmu. Dan Nabi akan ingat dan Nabi akan kenal kita. Sebab tu tuan-tuan, ni di antara bekalan yang mudah. Sebab tu kalau untungnya kita mari ngaji, kurang-kurang ada orang yang memperingatkan kita. Dan di samping orang yang sebut, orang yang menyampaikan juga, dia akan peringat kepada diri dia. Dan juga kita yang mari dengar, mari belajar ni, kurang-kurang mari peringat. Mungkin hari ni kita dah ingat nak sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang mana Nabi sebut kalimatan habibatan ila rahman khafifatan alal lisan thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi sebut, Nabi kata ada dua kalimah yang ringan, yang dicintai oleh Allah, yang ringannya di lidah, beratnya di timbangan, iaitulah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang pahalanya seluas langit dan bumi. Mungkin kita dah ingat, tapi kita mari dengar hari ni, kita boleh sebut. Mudah-mudahan
Allah Ta'ala terima, jadi amal soleh kita. Begitu juga kita selawat. Mungkin selama ni kita selawat main-main, tapi bila kita dengar Allah, orang yang berselawat 1000 kali sehari, sehinggalah dia meninggal. Setiap hari dia selawat 1000 kali sehari, sehinggalah dia meninggal, maka bahunya akan bertemu dengan bahuku di hadapan pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni dak ramah tuan-tuan. Atas kita lah. Ada orang kata, oh dak dang kita rasa. Bukan dak dang, kita tak mau buat. Kalau kita nak buat boleh sangat je tau. Cuba tuan-tuan kalau ni beli hak yang kaunter tu, hak yang harga RM2 je tuan-tuan. Dak mahal macam iPhone, macam Samsung, Oppo, dak mahal. RM2 je. Mungkin dengan RM2 ni lah yang akan memberi syafaat kita di alam barzakh nanti, di yaumul mahsyar nanti. Kita guna untuk selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada satu kisah kisah selawat. Satu hari Abdullah bin Mubarak duduk depan Kaabah. Dia melihat Kaabah. Di antara perkara yang mana bila mana kita lihat akan dapat pahala. Di antara kita tengok Quran, kita tengok laut, kita tengok muka mak ayah kita, tengok masjid, tengok Kaabah. Tengok Kaabah, kita akan dapat pahala. Jadi Abdullah bin Mubarak ni duduk termenung tengok Kaabah. Tiba-tiba dia melihat seorang pemuda yang sedang tawaf dalam keadaan yang sangat lambat. Metek. Orang panggil meteknya lah. Pasal apa? Setiap langkah tu dia nak letak dua. Lambatlah. Lalu Abdullah bin Mubarak pun pergi jumpa dengan pemuda ni. Wahai pemuda, sebab apa aku tengok mu pusing Kaabah ni lama. Lambatnya mu jatuh. Pasal apa? Dia kata sebenarnya aku setiap langkah aku ni aku akan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh gitu. Pasal apa? Sebenarnya waktu aku mari sini nak buat haji ni, aku mari dengan ayah aku. Tapi ditakdirkan Allah, ayah aku ni sakit dan mati dalam perjalanan tersebut. Baik, dan bila ayah aku mati, yang menyedihkan aku, jasad ayah aku ni jadi hitam. Mungkin dengan sebab dosa dia, dan aku tahu dia mati dalam su'ul khatimah. Sebab tu tubuh dia jadi hitam. Dan aku sangat bersedih dengan peristiwa tersebut. Sehinggalah satu malam aku bermimpi ada seorang lelaki yang wajahnya penuh cahaya, berjubah putih, lalu datang kepada ayahku. Di saat itu dia telah meniupkan satu tiupan dan dia menyapu ke seluruh tubuh ayahku. Dan seketika selepas itu, kulit ayahku yang sebelumnya hitam waktu dia meninggal tiba-tiba menjadi putih. Putih semula seperti sedia kala. Lalu aku bertanya kepada lelaki tersebut, siapakah kamu? Lelaki itu, aku adalah Rasulullah. Sebab apa mu sapu tubuh ayahku ni daripada hitam sampailah dia jadi kembali kepada kulit dia asal? Jawab Rasulullah kepadaku, sememangnya ayahmu ni banyak dosa dan maksiat yang dia buat kepada Allah. Tetapi satu perkara yang dia tidak pernah tinggal dalam hidup dia ialah sebelum dia tidur, dia tidak pernah meninggalkan untuk berselawat ke atasku. Dan dengan sebab itulah aku datang untuk memberi syafaat kepadanya. Lalu kata pemuda ni, bermula daripada saat itu aku berjanji dengan diri aku tidak akan melangkah walaupun satu langkah, melainkan aku akan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan sekalian, untung orang yang banyak berselawat ni tuan-tuan sekalian. Baik, yang seterusnya yang terakhirlah kita kira kalau sempat ni. Dah ambil masa 2 minit, 3 minit lagi.
Sayyidina Osman sebut apa? Dia kata menginginkan dunia adalah kegelapan di hati dan menginginkan akhirat adalah cahaya di hati. Maknanya apa? Orang yang bercita-cita terhadap dunia ni, maka hatinya akan jadi gelap. Bila hati gelap, kehidupan kita jadi tak tenang. Maknanya kehidupan kita ni akan bercelaru. Kita akan jadi tamak. Orang panggil hati kotor. Hati kotor. Bila kita banyak sumbat benda dunia dalam hati kita, semua benda kita akan tengok benda tu dunia. Buat benda tu sikit mesti berkait dengan dunia. Buat ni sikit dunia. Tolong orang sebab apa? Sebab nak dapatkan dunia. Buat benda tu kenapa? Nak dapatkan dunia. Hatta kita buat ibadat pun kadang-kadang kerana dunia. Sebab tu hati kita akan jadi kotor. Sebab tu kita akan jadi jauh dengan Allah. Bila hati kotor, jauh dengan Allah. Dan kita akan kuranglah untuk menyebut nama Allah. Di antara orang munafik ialah sedikitnya mereka menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupannya. Jadi tuan-tuan sekalian, tidaklah orang munafik itu melainkan dia sangat sedikit menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita jangan kata apa, meletakkan dunia ini sebagai satu matlamat dalam kehidupan kita. Kata Imam Syafi'i, letaklah akhirat di hatimu, dunia di tanganmu dan kematian di kelopak matamu. Maknanya kalau kita letak dunia di tangan, bila-bila masa sahaja kita boleh tinggalkan. Tapi yang jadi masalah semua daripada kita hari ni meletakkan dunia di hati kita. Sebab tu bila kita semayang pun kita ingat kepada dunia. Lagu, akad takbir, Allah Maha Besar. Tapi dalam masa yang sama hati kita ni ingat ke dunia, akal kita ingat ke dunia, terawang-awang. Lepas tu kadang-kadang duk teringat rakaat pun ada. Tengah semayang ingat barang-barang hok hilang lama dah pun boleh ingat. Kereta hok dak kunci pun kita mari teringat, dak kunci kereta dia padang dah lah. Dah hilang dah barang lah kereta. Pasal kita letak dunia di hati. Sebab tu hidup kita tidak akan aman bila kita letak dunia di hati. Jadi tamak haloba semua. Kita jadi susah hati kalau orang lebih daripada kita. Dan kita payah untuk terima nasihat daripada orang lain. Ni hati kotor. Dan kita bersangka buruk dengan orang lain. Bila hati kita kotor, hidup kita ni celak mata pitih. Pitih lah semua. Dunia. Tak ada lah maknanya bangun celak mata tu pergi ambil air semayang dulu. Ada. Kita nak cek senang je kita ni. Hati kita dunia ke hati kita ni akhirat. Kita bangun tidur kenapa mula-mula kita pegang? Kita pergi masuk ambil semayang ke kita pegang telefon dulu? Mesti kita pegang telefon dulu. Sampai lah WhatsApp. Masuk lagi pipih aku ni. Orang bayar lagi hutang tu tengok WhatsApp tu kejap lagi kada ingat pula. Jadi kita boleh tengok lalu kita ni dunia ke akhirat. Sebab tu betul dah. Lama sebut bila kita akad takbir ni Allahu Akbar, malaikat kata ambil kazzabta. Pelawukmu. Mu kata Allah Maha Besar, kejap lagi je mengingat ke dunia dah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita bukan kata tak boleh ingat ke dunia ni, tapi kadang-kadang kita ni melampau-lampau sangat. Kalau nega kau sposeng tu Allah kira sangat. Orang tu Allah hutang tu dak bayar lagi.
No, mari beli Kedah bawa BT tak cukup. Ingatkan 10 riyal tak cukup. No. Dah persen tak cukup. Persen je tak cukup tak ayah. Allah, persen pun kita buat kira. Maknanya dah boleh ni langsung tau. Padahal kalau sedekah lah kira 1% tu tau. Biasa tau kalau kita minum air Kedah ada kira apa sen? RM2 1%. Persen nak kau? No apa? Patut kamu kaya pun. Patut mu pakai BMW pun tau. Persen pun buat kira tau. Bukan kata tak mau bayar, tapi maknanya sakni tau. Allah Allah berala. Mungkin kita halal 1%, orang bayar lebih dari 1% tau. Orang kata tak cukup ni lebih sama ambil lah kita cek. Tadi kita persen je Allah Ta'ala kaki lagi. Sebab tu Nabi sebut siapa yang kejar akhirat, dunia akan datang kepadanya walaupun dalam keadaan merangkap. Jadi siapa yang kejar dunia, dia akan dapat apa yang dikejarnya sahajalah. Kalau 10 riyal kita kejar, 10 riyal tu lah. Kalau ada 100 riyal tu lah. Tapi kalau kita kejar akhirat, insya-Allah dunia akan datang kepada kita berlipat-lipat kali ganda. Baik, yang terakhirnya, manisnya ibadah diperolehi dalam 4 perkara. Pertama, dalam menunaikan kewajiban-kewajiban daripada Allah. Yang kedua, dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, dalam memerintahkan kepada amal ma'ruf kerana mencari pahala Allah. Dan yang keempat, dalam mencegah kemungkaran, yakni nahi mungkar, kerana mengelak daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 perkara untuk kita dapat kemanisan beribadah. Maknanya kita akan jadi seronok untuk beribadah. Yang pertama, kita kena tunai hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita kena jauh daripada larangan Allah. Allah Taala larang jangan buat, Allah Taala suruh kita buat. Dan kita suruh orang lain buat kebaikan. Tak nanti ustaz suruh buat, tuan-tuan pun boleh. Tengok sahabat, ni lagi senang nak ajak orang buat baik, WhatsApp je tuan-tuan. Ni lagi lah ada proses sunat boleh je, tapi kita tak buat sekarang. Ataupun tanya dalam grup, tak payah tanya berapa, kita WhatsApp je. WhatsApp selawat je, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang baca dalam grup tu ada berapa orang baca? Kalau katakan semua orang baca, ada 100 orang. 100 orang baca selawat, 100 pahala dah kita akan dapat. Bukan payah nak buat apa ni, nak amal makruf ni. Begitu juga dengan nahi mungkar. Kita boleh share macam-macam lah ni. Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Senang je nak buat sebenarnya, tapi kita tak buat. Sebab tu Dr. Hasan Ting sebut apa? Nak masuk syurga ni, siapa yang kata apa? Tak boleh nak masuk syurga ni saja sangat. Pasal benarnya mudah je nak masuk syurga, tapi kita pergi cari benda haram tu jadi payah. Nak masuk syurga ni mudah sangat je. Macam tadi sebut subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Pahala seluruh langit dan bumi dah. Tapi kalau buat dosa, Allah Ta'ala catat satu dosa. Tu pun kalau kita tak bertaubat. Kalau taubat, Allah Ta'ala hapus pula dosa tu. Tapi pergi cari hak haram juga, nak masuk neraka juga. Na'udzubillah min zalik. Jadi saya kira cukuplah dulu sekadar tu nasihat-nasihat daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ini. Dan mudah-mudahan juga nasihat ini berguna untuk diri saya lah khususnya, dan juga kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ni. Yang paling penting kita beramal dengan ilmu yang kita perolehi, kita perbaiki diri kita insya-Allah.
Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insya-Allah kejayaan akan menjadi milik kita di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum akhirnya, saya sekali lagi mewawarkan kepada sesiapa yang masih berminat untuk mencari bekalan alam barzakh dan juga hari akhirat, insya-Allah sedekah jariah wakaf Quran masih dibukalah untuk Al-Azhar Camp. Sama ada tuan-tuan nak nak bank in tu pun boleh ke Al-Azhar Camp. InsyaAllah saya akan bagi bagi website dia. Tak apa, kalau tuan-tuan nak bagi secara tunai pun boleh, saya bank in kepada Al-Azhar Camp. InsyaAllah wakaf Quran RM30 dan telaga terpulang pada tuan-tuan nak beri berapa pun. Kalau rasa mampu, bolehlah ambil sebuah telaga. Macam Saidina Osman beli telaga tu. Saidina Osman beli telaga dengan harga 20,000 dirham. Telaga kita ni RM10,000. Dan Allah Ta'ala berikan kekayaan kepada Saidina Osman sampai ke hari ni. Bi'ru Osman di Madinah. Umrah boleh pergi dah ni, boleh lagi ke upah ni ke. Harga dia lebih kurang 6,900 lebih, paling murah. Macam ke Azmawi tu boleh pergi dah umrah projek banyak tu. Azmawi. Jadi tuan-tuan sekalian, Kak Mek pun tidak habis kat tu, boleh dah pergi umrah Kak Mek pani. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian boleh pergi umrah. Jadi pergi umrah gila ziarah makam Bi'ru Osman. Telaga Osman, tuan-tuan boleh tengoklah macam mana telaga Osman ni dan bagaimana Allah Ta'ala tunaikan apa yang Allah Ta'ala janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak pernah memungkiri janjinya. Orang yang bersedekah, Allah Ta'ala akan ganti dengan berlipat-lipat kali ganda lagi. Cuma tinggal yakin je lah. Yakin kedok tepuk dada, tanya iman. Wallahu a'lam bissawab.